Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Kuartal Little Channel. Korang mesti tertanya-tanyakan, dah lebih 120 hari abang tak buat apa-apa konten di YouTube channel QLC. Ini disebabkan beberapa faktor lah yang abang akan share ataupun sembang dengan korang dalam video kali ini. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Ses! Hai korang, bersama Abang GQLC. Seperti biasa di channel abang banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori, vlog, dan abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers bermula. Seperti yang abang cakapkan tadi di awal tadi, yang mana lebih daripada 120 hari abang tak buat apa-apa konten disebabkan beberapa faktor dan masalah-masalah dalam pandemik COVID-19 ni guys. Antara faktor dia, abang terkesan dengan COVID-19, iaitu ahli keluarga abang hampir 7 orang disahkan positif COVID-19. Dan abang melalui proses kuarantin selama hampir 1 bulan dan juga menjalani beberapa proses kesihatan yang agak kurang tidak baik, sehinggalah ke hari ini guys, tahap pernafasan yang juga tidak berapa baik, kesihatan yang tidak berapa baik. Tapi syukur Alhamdulillah sekarang ni dah semakin improve, dah semakin baik. Dan abang akan aturkan beberapa konten yang akan datang untuk memenuhi balik abang punya YouTube channel guys. Tapi tak apalah, pandemik nak buat macam mana kan, kita jaga. Tapi kalau nak kena tu kena juga guys. Tapi Alhamdulillah selepas habis fasa kuarantin tu, abang dah dapat 2 vaksin. Tapi selepas ambil vaksin tu juga ada side effect. Tapi nak buat macam mana kan, itu antara option yang kita ada guys. Apapun, abang nak sarankan kepada korang semua yang belum dapatkan vaksin, cepat-cepat dapatkan vaksin tersebut. Sebab that's the only way ikhtiar yang pihak kerajaan ada untuk masa ini, selain daripada kita jaga penjarakan sosial, jaga SOP dan sebagainya kan. Itu antara langkah yang kita kena buat guys. Okey, habis cerita pasal tu. Selain daripada tu juga, abang ada beberapa perancangan baru guys untuk pengetahuan korang, yang mana abang punya Triumph Street Sweeper RS765 abang telah pun dijual. Bukan itu saja, abang punya Yamaha R3 guys. Kalau korang tengok konten-konten sebelum ni, Yamaha R3 abang juga sudah dijual. So right guys, hari ni last day Yamaha R3 ada kat sini. So sekarang ni dah pindah kat owner baru. So jom kita tengok Yamaha R3 guys. Alah, Triumph orang Penang beli, abang punya R3 orang Negeri Sembilan, orang Seremban beli guys. Sedih sedih ni. Bye. Tapi apa pun tak apalah, kedua-duanya owner baru dah dapat motor abang, dan abang harapkan mereka juga enjoy ride dengan motosikal abang dan juga berpuas hati dengan apa yang abang dah buat tu guys. Untuk pengetahuan korang, sekarang ni abang tak mempunyai apa-apa motosikal untuk road bike abang, dan masih ada dalam perancangan untuk abang dapatkan motosikal terbaru guys. Sikit update untuk korang, yang mana motosikal perlumbaan abang still ada lagi, yang mana Triumph Daytona 675 abang sebagai abang yang practice bike masih ada. Dan abang juga masih kekalkan lagi abang punya 2 biji racing bike, abang punya R25. Yang tu semua masih ada guys, motor dalam keadaan tip-top dan bersedia untuk berlumba dalam masa yang terdekat. Dan pada hari Rabu ni juga abang dimaklumkan yang mana kita ada sesi Google Meeting dengan pihak MSBK untuk menetapkan tarikh ataupun persetujuan untuk kita startkan perlumbaan. Seperti yang korang tahu juga, pihak Two Wheels dah jalankan Capri pada kemarin, 2-3 hari lepas, kemarin dulu Sabtu dan Ahad. Di kesempatan tu juga mereka telah masukkan kalender Asian Superbike Championship ataupun MSBK akan bermula dalam jangka masa yang sangat-sangat singkat ni.
Mungkin hujung bulan 9, mungkin awal bulan 10, nantikan dia punya announcement dalam masa terdekat ni guys. Okey, selain daripada tu juga, apa yang abang nak share dekat korang, yang mana abang 99% telah confirm untuk mendapatkan jentera Honda CBR 250RR racing spec. Yang mana dalam Malaysia ni terdapat lebih kurang plus minus lah 20 hingga 25 biji ya guys. InsyaAllah 99% kemungkinan abang akan dapatkan sebiji jentera tersebut, dan akan digunakan secara total hanya khusus di dalam track sahaja guys. Lepas habis season tu, mungkin 2023, kalau abang rasa macam masih nak kekalkan dia sebagai abang punya racing bike, ataupun abang akan terus buat dia sebagai abang punya road bike, tak tahu lagi pada masa hadapan. Dan seterusnya juga abang ada plan lah untuk dapatkan satu lagi abang punya road bike. Masih terfikir-fikir tentang, adalah 2-3 biji. Cuma kadang-kadang abang tak nak share sebab kita takut lah kan, jadi ke tak jadi ke kan. Nanti kadang-kadang kita cakap tak jadi, nanti korang cakap itu nak beli yang tu, nak beli yang ni kan, dah sekali tak beli kan. Abang ada beberapa perancangan yang mungkin korang juga boleh bagi sedikit cadangan ataupun idea untuk abang yang mana lebih baik. Okey, pertama sekali abang nak pilih motor ni tentang dia punya seat height ataupun ketinggian tempat duduk, ketinggian motor tersebut. Sebab ketinggian motor ni untuk memberi keselesaan untuk kita ride. Memanglah kalau korang duduk atas motor tu, kalau motor tu tinggi macam mana pun, setengah orang pakai touring bike dan sebagainya kan, memanglah kaki tak sampai. Tapi terpulang kepada individu. Bagi abang rasa macam abang nak cek motor tu biarlah dia selesa dibawa, dan bila kita berhenti tu dia tidaklah beberapa janggal. Kalau touring tu biasalah dah motor tinggi kan, tambah-tambah kita orang Malaysia nak tinggi macam mana lagi kan. Okey, untuk seat height, abang ada 3 bike yang dalam abang punya wishlist, abang punya list untuk dapatkan motosikal. Sebelum tu abang nak share dekat korang ketinggian Triumph Street Tripper. Ketinggian dia lebih kurang 825 mm. Dan abang punya position waktu abang duduk atas motor tu just nice, dan agak sedikit kaki tu tak rapat pun, dia agak jengket sikit kaki, tetapi just nice dan selesa. Lepas tu bila abang pergi tengok, so special hari ni nak share kat korang S1000 MTK. Jom. Dengan seat height dia, ketinggian dia lebih kurang 824 mm. So dia rendah 1 mm daripada Triumph. Tapi dia punya jinjat lebih sikit tinggi daripada Triumph, sebab dia punya position ataupun reka bentuk motor tu yang agak menonggek sikit, dan apa orang cakap, riding position dia yang agak ke depan sikit, dia bagi agak jinjat, tetapi just nice. Dan abang rasa macam this is a bike yang mungkin dalam abang punya listing yang agak perfect lah bagi abang, dari segi look dia, dari segi ketinggian dia, dan motosikal tu yang paling baru, totally new dalam motosikal keluaran BMW. Maksudnya yang baru ni chassis baru, body baru, tak ada satu komponen yang lama pun diorang masukkan dekat BMW S1000 2020 guys. Dan seterusnya abang ada juga dalam list abang Panigale V4S.
Seat height dia lebih kurang dalam 830 mm, lebih 5 mm dari abang punya Triumph, tetapi dia memang agak sedikit tinggi, tetapi masih dalam keadaan yang orang cakap hujung-hujung kaki lah, okey lah kan. Ketinggian macam abang ni yang tak berapa tinggi kan, 160, abang 167 kalau tak silap. Macam tu lah. Memang bagi abang kira motor tu tinggi lah, dengan abang yang tak berapa tinggi ni. Tapi kira macam okey. Dan satu lagi motosikal yang abang kita tengok adalah, yang bukan abang kita tengok, ada satu lagi motosikal yang dalam list abang adalah Aprilia RS V4 Factory 2020. Motosikal ni pun agak menarik. Dia punya sistem ataupun aksesori yang dia masukkan fully loaded, advance dan sebagainya. Tapi dia 835 mm guys, lagi tinggi. 825 pun dah jinjat, dia 835 kalau abang tak silap. Kalau korang ada info ketinggian dia, korang juga boleh share dekat abang di ruang komen di bawah, untuk bantu penonton lain untuk dapat maklumat ketinggian motor Aprilia RS V4 Factory 2020. Motosikal ni juga agak menarik dan bagi abang kira macam consider okey. Walaupun market dekat Malaysia ni memang bukan agak sejuk lah guys, memang sejuk market Aprilia. Tapi motor dia quite nice. Dan abang ada tanya beberapa kawan-kawan abang yang minta pendapat dia orang cakap motor ni lebih kepada track focus. So nak on road tu dia tak berapa nak, orang cakap selesa lah pakai. Bagi abang macam untuk short ride is okay, but maybe kalau nak long distance ride mungkin juga memberi ketidakselesaan untuk Aprilia RS V4. Tapi apapun, bagi abang isu yang pertama adalah ketinggian motor tersebut. Dan sekarang ni abang dalam list abang mungkin road bike abang seterusnya abang akan pilih Panigale ataupun BMW S1000 WR guys. Korang juga boleh bantulah abang dalam keadaan buntu tengah nak fikir ni road bike apa yang sesuai untuk abang pakai. Mungkin awal tahun hadapan, dalam masa terdekat ni mungkin abang tak akan dapatkan lagi motosikal tersebut, sebab yang paling latest, paling dekat yang abang akan keluarkan adalah Honda CBR 250 WR guys. Okey, abang rasa itulah sedikit perkembangan ataupun sharing abang untuk video kali ni. Korang mungkin dah tertanya-tanya kan kenapa lama-lama abang KLC tak ke udara kan. Hari ni terjawab dah sudah persoalan korang. Sebenarnya banyaklah faktor-faktor yang mengekang untuk abang teruskan buat video dalam masa 120 hari kebelakangan ni guys. Tapi apapun, syukur Alhamdulillah, syukur banyak kepada Allah kerana memberikan abang terus kesihatan yang baik untuk abang terus berkarya dan membuat kerja-kerja kebaikan untuk semua guys. So, alright guys, abang rasa video sampai di sini saja. Korang yang baru singgah kat channel abang ni, abang nak ajak korang untuk terus support abang dengan subscribe dan tekan notification bell untuk dapatkan notifikasi setiap kali ada video-video terbaru daripada QLC guys. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Kuatalita Channel. Bye guys.